بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tekan switch tu buka kipas hangat kalau jalan tak kepala buka switch buka je switch ni buka perhabis habis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu wa an yaghsilu sab'a marratin ulahunna bit-turab rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersih sucinya bejana seorang daripada kalangan kamu apabila anjing menjilat apa yang ada di dalamnya ialah hendaklah bejana itu dibasuh 7 kali. Air basuh kali yang pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Ini hadis. Selalunya bila kita belajar kitab fiqh ni kita sebut kita belajar anjing najis mughallazah. Bila mari anjing najis mughallazah tentu ada dalil. Dalil ni dua, satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana dalil kata najis anjing ini? Itu dalil dia. Kata Nabi bilalah bejana ni bekas mangkuk besen dijilat oleh anjing. Kata Nabi bejana itu hendaklah dibasuh 7 kali. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air biasa. Tak kiralah air tanah tu nak buat awal ke buat tengah buat hujung, tak kira. Tu dipanggil sama. Kita kena sama tu. Jadi macam mana pula setengah-setengah mazhab di Mesir anjing ni berkeliaran. Bahkan orang Islam duk pegang anjing, peluk anjing, bela anjing sama aja. Kita sini banyaknya anjing ni kita tak pegang, tak sentuh lah. Kita faham tu mengaji lama dah anjing najis mughallazah. Cuma baru ni lama ke dah nah. Orang buat program sentuh anjing. Program sentuh anjing. Baik. Bagaimana timbul berbagai-bagai pendapat gitu. Macam di Mesir sendiri pun takkan depa tak jumpa hadis-hadis ni. Jadi kebiasaan. Banyak jugalah setengah tempat. Di Bangladesh sama. Islam duk bela anjing duk masuk pada rumah macam tu je. Dengan tempat. Kita sini anjing ni boleh kata orang Islam ni tak bela lah. Kalau bela anjing pun letak tempat-tempat kebun gitu je, betul pun dia boleh makan pun, dia bukan jauh-jauh gitu saja. Oleh kerana disebut anjing ni najis, bila dia jilat bekas dia hendaklah disamak. Kita berpegang pada pendapat mengatakan keseluruhan anjing tu najis. Bila bersentuh dengan kita kena samak dia. Ada pendapat dia berpegang ayat liok saja najis. Pada sebab tu Nabi sebut bila dia dijilat bekas makanan hendaklah disamak. Maknanya ayat liok dia tu najis. Berpegang pada hadis ni juga. Maka sebab tu dia pegang anjing, pegang apa semua, cuma ayat liok aja, jangan bagi kena. Kalau kena yang tu najis. Adapun tak lain tak najis. Dia pegang gitu. Salah dah? Taklah salah. Itu mereka punya pendapat dan pegangan. Dengan Arab-Arab Badui apa semua duk pegang anjing apa semua, sedangkan mereka orang Islam. Kita ambil cermat keseluruhan najis anjing tu bila bersentuh dengan kita, salah satunya basah, maka hukumnya najis mughallazah hendaklah disama. Itu. Baik. Banyak lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai soal ini yang sama maksudnya tetapi berlainan lafaznya disebut oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya dalam kitab-kitab himpunan hadis masing-masing.
Banyak lagi dia kata hadis-hadis yang berkaitan dengan cerita paksa anjing ni. Cuma matan dia ada lain-lain sikit-sikit saja, tapi maksudnya lebih kurang. Imam Syafi'i yang terdahulu, Imam Syafi'i yang terdahulu zamannya daripada Imam Bukhari dan Muslim juga menyebutkan sebahagian daripada hadis-hadis ini, hadis-hadis itu dalam kitabnya Al-Um sebagai dalil tentang najisnya anjing. Demikian juga babi. Di sini sebut anjing, babi macam mana? Hukumnya najis dengan jalan qiyas kerana keadaannya lebih buruk lagi. Kalau anjing itu najis mughallazah, babi lagi-lagi mughallazah lah. Kenapa? Keadaan babi lebih teruk daripada anjing. Itu qiyas nama dia. Baik. Pembahagian benda-benda yang najis dan cara membersihkannya. Benda yang najis ialah benda-benda yang kotor yang menghalang sahnya sembahyang. Yang kita nak kena jaga sangat tentang najis ni, kenapa? Benda ni kotor, yang boleh menyebabkan sembahyang kita itu tidak sah kalau tak jaga. Kalau tak pandai jaga benda-benda najis ini, menyebabkan sembahyang itu tidak sah. Sebab syarat sah sembahyang kena suci daripada najis. Kita jaga pakaian kita, jaga kain baju kita, jaga tempat duduk kita, jangan bagi najis. Kenapa? Kerana kita nak sembahyang. Kerana kita nak sembahyang. Itu cerita dia. Kalau kita tak jaga, menyebabkan sembahyang kita tak sah. Sebab tu kena jaga perkara yang boleh menyebabkan najis. Menurut huraian ulama, benda-benda yang najis itu terbahagi kepada 3 bahagian. Benda-benda yang najis itu terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, najis berat, yang dipanggil najis mughallazah, iaitu anjing dan babi. Dan keturunannya, keturunan anjing dan babi, anak anjing, anak babi, cucu anjing, cucu babi, cicit anjing, cicit babi. Itu orang panggil keturunan dia. Itu. Ataupun kacukan, bapa anjing, mak kucing ke apa semua tu, ni masuk keturunan dia. Itu juga termasuk daripada najis mughallazah. Kedua atau keturunan salah satu daripada keduanya meliputi seluruh badan dan segala yang tersebut daripadanya. Ada macam di Thailand ni, dia pandai buah ceri hak masam, dia punya teknologi dia boleh jadi mana. Asal Jawa masam piang tu, dia buat teknologi pertanian dia asal Jawa tu mana. Tu yang dia boleh reka tu. Kadang-kadang kambing dia kacuk dengan babi, jadi kabi. Panggil kacuk dengan. Jadi kabi ni tadi ni najis mughallazah dah, najis mughallazah juga. Ada juga serigala. Kambing dikacuk dengan serigala pun ada. Dikacuk dengan anjing, macam-macam dia buat. Itulah ni. Jadi kalaulah salah satu, sama ada ibu anjing, bapa anjing, ataupun ibu babi, bapa babi, dikacuk dengan binatang yang halal sekalipun, maka tetap najis anak tu. Tu panggil keturunan dia. Faham? Cara membersihkan sesuatu apabila terkena najis yang berat ini ialah dengan jalan disertu, ataupun kita panggil disamak, iaitu dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu antaranya, sama ada di awal atau di akhir, hendaklah dicampur airnya dengan tanah. Hendaklah dicampur air dengan tanah. Basuh 7 kali, 1 air tanah, 7 kali air biasa. Tak kiralah air tanah nak buat awal ke, nak buat tengah ke, nak buat akhir ke, tapi dalam 7 mesti ada 1 air tanah. Itu cara dia. Itu panggil sertu ataupun sama. Kedua, najis ringan, panggil mukhaffafah, iaitu kencing kanak-kanak laki-laki yang berumur belum genap 2 tahun. Kencing kanak laki-laki yang berumur belum genap 2 tahun, yang hanya diberi minum susu ibunya semata-mata. Cara membersihkannya memadai dengan merencis air di atas tempat yang terkena kencingnya. Mukhaffafah, najis yang ringan. Kanak laki-laki yang bawah 2 tahun
hanya minum susu ibu dia sahaja. Tak minum apa. Kena kencing, ambil air, percik-percik, sudah. Cukup. Itu najis mukhaffafah. Dengan syarat itu kanak-kanak laki-laki. Kanak-kanak perempuan bukan najis mukhaffafah kencing dia. Najis mutawassithah. Besar sangat pun tak, kecil sangat pun tak. Yang besar mughallazah. Anjing babi. Yang ringan mukhaffafah. Itu panggil ringan. Ringan ni apa dia? Kanak-kanak laki-laki umur bawah 2 tahun hanya minum susu ibu saja. Itu. Baik. Di antara hadis-hadis menjadi dalil ialah hadis berikut. An Abi Samhi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yughsalu min baulil jariyati yurashu min baulil ghulam. Rawi Abu Daud. Daripada Abu Samih radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kencing kanak-kanak perempuan hendaklah dibasuh dan kencing kanak-kanak laki-laki memadai membasuh dengan merencis air rata-rata di atasnya. Jelas Nabi sebut kencing kanak-kanak perempuan hendaklah dibasuh. Maknanya macam kencing orang-orang biasa, walaupun dia baru 2 minggu ke sebulan ke, itu hendaklah dibasuh macam kencing biasa. Kencing kanak-kanak laki-laki boleh direncis dengan air sahaja. Itu hadis sebut begitu. Hadis hasan riwayat Abu Daud. Daripada beberapa hadis yang lain dapat dipaham bahawa kanak-kanak laki-laki yang tersebut ialah yang hanya diberi minum susu semata-mata. Kalau bawah pada 2 tahun duk makan macam-macam dah. Kita namalah bagi susu tepung tu kan. Susu tepung tu dia campur macam-macam dalam tu. Ada dengan tepung, ada dengan gula, ada macam-macam. Itu tak nama minum susu. Yang ni dia hanya minum susu ibu dia saja. Maka kalau kena renjis air cukup, lap cukup. Renjis air lap cukup, boleh dah. Ringan saja. Ini hukum. Cuma kita lah ni banyak basuh juga. Tak apalah basuh perah sidai apa semua. Itu tak apa. Lebih baiklah kita buat itu. Bukanlah kata tak boleh. Cuma kalau percik ayat dah boleh dah. Ketiga, najis pertengahan. Panggil mutawassithah. Najis yang pertengahan. Najis pertengahan ialah darah. Najis darah ni najis. Gitu. Darah yang mengalir itu najis. Adapun darah yang beku, hati itu jadi daripada darah juga, itu beku. Itu tidaklah najis. Macam kita basuh daging kan. Darah-darah yang lekat di daging itu najis. Kita basuh. Basuh bersih. Cucuk air apa semua siap. Bersih. Lepas tu biasalah bila kita basuh bersih dah, tak ada lah nampak apa. Bila rendam pun jernih je. Nanti bila kita masak bubuh dalam periuk, bila panas, kita nampak darah tu keluar. Ada? Yang tu dimaafkan. Dimaafkan. Dengan cara tadi kita basuh dah bersih dah. Basuh bersih dah. Itu. Kerana darah tu najis. Tapi kalau ada juga macam tadi lah, kesan-kesan bila kita masak tu biasalah dia keluar. Tu. Itu tak apa. Boleh. Nanah pun najis. Nanah bisui. Panggil nanah ni lah, dia najis. Kalau kena kain tak boleh bawa semayang lah. Itu cerita dia. Muntah. Muntah pun najis. Kalau dia kena muntah pada kain baju dia kena basuh. Itu najis mutawassithah lah. Najis mutawassithah ni tak payahlah sama. Basuh dengan air mutlak, jeruih, bagi mengalir air, hilang bau, hilang rasa, hilang warna, bersihlah. Tu kan? Panggil muntah. Tahi, kencing, arak. Arak najis. Arak tu najis. Kenapa? Setiap cecair yang memabukkan, hukum dia najis. Cecair yang memabukkan. Itu panggil najis arak. Ada sebut dulu najis dadah. Dadah kalau dia jenis tepung, dia tak najis. Dia tak najis. Maknanya kalau dia terkena dadah pada kain baju dia, boleh bawa semayang sekali dia jenis tepung.
Yang najisnya setiap cecair yang memabukkan. Itu najis. Ni bak najis. Bukan bila kata dadah tu tak najis, boleh makan ke darah pula. Ni bak makan, bak lain. Ni bak najis, boleh bawa semayang ke tidak? Tu cerita dia. Kalau terkena arak pada kain baju dia, tak boleh bawa semayang. Mesti dia kena basuh dulu. Cara basuh, najis mutawassitah. Kalau terkena dadah, yang bukan jenis cecair, yang tu tak najis. Retuk-retuk semayang tak apa. Itu cerita. Faham tak? Bangkai. Bangkai. Itu termasuk juga benda najis bangkai. Baik. Dan lain-lain lagi sebagaimana diterangkan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Kalau kita mengaji bab bangkai, panjang lebar dalam kitab fiqh. Bangkai ni yang sucinya 3. Yang pertama manusia. Dia tak najis. Manusia tak najis. Sebab tu benda yang bercerai daripada tubuh dikira bangkai. Macam kuku. Bila kita kerat kuku, dia bercerai daripada tubuh. Kuku kita pun dalam poket. Lepas tu semayang. Najis tak? Tak. Sebab dia potongan daripada manusia. Bangkai manusia tu tak najis. Cuma manusia tak panggil bangkai, panggil mayat lah. Mayat tu bangkai lah. Tak gamak nak panggil bangkai, panggil bahasa Arab mayat. Mayat tu bila nak simpan? Bunyi lembut. Kalau tanya, bangkai tu bila nak simpan? Terajang orang mampu. Padahal bangkai lah. Tak ada. Janganlah sebut begitu. Kita nak guna bahasa Melayu tak sedap untuk ni. Guna Arab, mayat. Tidak pun guna bahasa Arab lah. Satu lagi, nama jenazah. Mayit pun bahasa Arab, jenazah pun bahasa Arab. Nak guna bahasa Melayu hak lembut sikit apa dia? Jawablah orang tanya ni. Arwah pun bahasa Arab. Ruh, arwah. Nah itu. Nak panggil bahasa apa? Bahasa Melayu. Bangkai lah. Nah dah. Panggil apa? Betul tak sesuai guna bahasa Melayu. Kita kena balik kepada Arab lah. Mayat, arwah, jenazah. Tu cerita dia. Jangan panggil bangkai. Dia kata ustaz kata bangkai. Apa pun betul dengar lagi. Tapi bangkai lah yang tak najis. Sebab tu kalau kena potong macam kuku bola poket pun semua tu. Sebab tu kata bulu kucing, kan pegang-pegang penuh bulu kucing lekat di badan dia. Ada. Lepas tu dia bawa semayang. Najis. Kenapa? Kerana kucing hidup tu tak najis. Tapi bila dia terkeluar, dia kira macam bangkai. Dia bukan bangkai. Najis lah. Faham tak? Najis. Jadi najis tak boleh buat semayang di jenis bangkai. Setiap benda hidup, setiap benda mati, semuanya najis. Kecuali manusia. Ikan. Ikan tak najis. Bangkai ikan tu makan ikan bangkai, mana ada sembelih. Hari-hari makan bangkai. Ada. Bangkai ikan. Ada. Dia bukan ada sembelih. Ada. Najis tak bangkai ikan tu? Dia tak najis. Satu lagi, bangkai yang tak najis ialah belalang. Belalang tak najis. Allah tak makan belalang no. Kita kecil-kecil lu makan belalang. Apa kutik tengok belalang balik goreng buat anak-anak bagi anak-anak makan. Sedap. Duk jauh berwangi dah buat rendang pedas. Gitu. Boleh. Hukum fiqh kata boleh, soal tak lalu tu pasal kita. Bukan lalu tak lalu tu hukum. Ada? Kalau lalu tak lalu hukum tu payahlah. Macam babi lah. Dengar kata babi nak termuntah. Panggil. Bukan pasal lalu tak lalu, pasal babi tu najis. Tu cerita dia. Tak boleh makan. Sedap pun daging babi. Sedap pun dah najis. Ada? Tak boleh makan, haram. Tu cerita. Sebab tu kadang-kadang orang tak main hukum ni tuan-tuan. Dia susah cerita. Dia curi duit orang. Haram tak? Beli makanan dengan sumber haram. Haram tak? Beli mi goreng, mi kuah sedap, mi kuah ketam. Curi duit, ambil orang, beli mi kuah ketam, makan. Haram. Curi, beli dengan hasil haram.
Haram tu mi kuah ketam tu. Nanya orang pula. Duit tu orang nak pakai apa semua. Yang kawan ni pula dia tak curi. Dia tangkap pula sawah besar lengan. Dia basuh-basuh elok linak buang. Boh Hasan gelugak sikit bagi hilang hanyat-hanyat tu, katang. Boh repah ala gapa buat gulai ulak sawah. Mana lalu mi ketam tadi ke dengan gulai ulak sawah ni? Mi ketam lah kan. Tapi haram mana teruk. Mi ketam teruk lagi duit orang ni ulak sawah bukan orang belah. Dua-dua tu haram lah makna. Maknanya kadang-kadang kita dipengaruhi oleh nafsu. Ada oleh nafsu lalu dengan tak lalu. Tu cerita dia. Tak apalah kadang nafsu kita begitu. Dia letak kepada haram atau halal. Haram tetap haram lalu. Macam belalang tadilah. Belalang tak apa haram. Ada pekelar tak pun haram. Nampak. Tapi orang lain dengan cara tersendiri tak makan belalang. Dulu senang balik mengaji Quran malam-malam kutip belalang. Bola botol. Balik masak. Boleh makan. Tu cerita dia. Yang mati tak najisnya manusia, ikan dan belalang. Gitu. Yang tak najis. Itu. Semua benda yang hidup suci. Semua benda yang hidup suci. Kecuali anjing dan babi. Itu najis. Hal lain suci belaka. Pegang kucing suci. Bewok suci. Duk main bewok. Tak ada kerja. Ada. Dia najis tak bewok ni? Dia hidup, dia tak najis. Ular. Pegang ular bergelengkak kot tengkok. Najis tak ular ni? Tak, sebab dia hidup. Bila dia hidup tak najis. Ular, bewok, kura-kura. Apa lagi? Jenis ayam intik, jenis makan tu lah. Dia kaedah begitu. Setiap benda yang hidup semua suci kecuali anjing dan babi. Setiap benda yang mati semuanya najis kecuali manusia, ikan, belalang. Ni mati sendirilah macam sembelih apa semua tu tajuk lain. Faham? Mengenai darah ada diterangkan seperti berikut. Cerita darah najis ni. An Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu sauba tahussutu summa taqrusuhu bil ma'i summa tanduhu summa tusalli fihi. Rawal Bukhari wal Muslim. Daripada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang mengenai kain atau baju. Hendaklah perempuan yang bertanyakan hukumnya itu menghilangkan kesan darah yang tersebut. Kalau kena darah haid yang kena pada kain baju, hendaklah menghilangkan kesan darah tersebut. Hilang apa? Bau dia, warna dia, bagi hilang. Kemudian menggosoknya dengan air. Buang dulu. Kau melekat berkeping-keping tu, buang dulu. Lepas tu menggosok dengan air. Kemudian membasuhnya. Kemudian ia mengerjakan sembahyang dengan memakainya semula. Tu kata Nabi. Buang dulu keping-keping hak lekat tu, basuh, gosok, basuh, juruh ayat, pakai semula. Basah pun boleh pakai lah. Kita basah tak pakai tunggu kering. Dulu-dulu tuan-tuan, bukan senang nak dapat kain baju macam lah. Ada sahabat yang ada selai baju tu saja. Ada 2 helai pun ada. Yang satu hari dia pakai waktu haid, baju tu haid pakai yang tu, masa suci daripada haid, satu lagi. Tak banyak. Dulu siapa ada kain baju sampai 2-3 helai, kira kaya lah. Kira kaya. Itu susahnya. Mari kita kain baju lah ni, Allah berlamak-lamak. Nikmat Allah bagi. Ada kenuri buat baju, ada kenuri buat baju. Bukan kenuri dia, kenuri orang. Orang nak menikah dia yang kalau buat baju, macam dia yang nak menikah. Kain baju banyak lah. Oh banyak. Saya tak berani. Kalau minta tuan-tuan ni nak minta derma,
Nak wakaf derma berani abang. Sebab lambat nak penuh. Kalau abang tuan-tuan minggu depan pakat memikir baju lah, gamak nyepak terela pun dah. Nah, buat main kain baju kita nak bagi tu salah aku pening kepala. Bagi banyak dulu susah tu cerita dia. Tu. Baik, hadis sahih riwayat Bukhari. Bukhari Muslim. Beristinja. Jangan keliru nah, istinja dengan tayamum lain. Tayamum ambil debu sapu muka, sapu tangan, tu tayamum. Istinja basuh kencing berak tu panggil istinja. Islam ni ajak sampai nak basuh kencing berak pun ajak. Punya lengkap kompletnya Islam ni, cara nak basuh kencing, nak basuh berak, Islam ajak cukup lengkap. Nah itu, bukan ikut dan je. Orang kafir dia tak ada, siapa nak ajak depa? Dah tak percaya kat Quran, hadis Nabi, pakai rodong ikut depa. Kita ajak. Semua kena ikut hukum fiqh. Beristinja sebagaimana sedia maklum ialah bersuci daripada najis setelah seorang itu selesai membuang air kecil atau air besar. Tak pandai basuh yang ni, tak sah juga sembahyang. Syarat sah sembahyang kena suci daripada najis. Sebab itu bila kamu qada hajat sama air dia kecil air besar, sama air kecil air besar, mesti kamu kena basuh menurut hukum fiqh. Bukan menurut kamu, menurut hukum fiqh. Tu kena mengaji. Ni orang panggil fardu ain. Kadang cakap bab politik pandai, perang bahas kedai kopi, politik negara semua cukup lengkap. Gitu. Hurai ni berceramah ni apa semua. Bab istinja pun tak reti. Ada bahas pandai. Najis tak kenal mughalazah mutawassitah. Ni tahu. Ada lah ni. Lah ni seminar sana, seminar sini, ceramah sana, ceramah sini, fiqh tak bawah tak reti. Kelang kabut. Dulu saya biasa dengar ceramah dekat ni. Tok Roji Hadi mari ceramah. Saya pun pergi. Ramai orang puluh-puluh ribu. Tengah-tengah nak ceramah FRU mai dulu memang FRU banyak. Tak bagi ceramah. Kalau ceramah kami ambil tindakan. Orang puluh-puluh ribu dah mai. Saya apa dah? Jadi buat macam mana? Saya dah ada. Tukar daripada ceramah kita sembahyang hajat. Susah lagi sembahyang hajat. Ramai kat sembahyang hajat. Lepas pada tu pengurusi buat pengumuman. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana pihak polis tak benarkan kita ceramah, kita tukar ceramah dengan sembahyang hajat. Sila ambil wuduk. Dan sesiapa yang tidak dapat ambil wuduk, sila istinja. Istinja. Sila istinja. Apa dia istinja ni? Saya ingat dia nak suruh tayamum kot. Air tak ada tayamum. Sila istinja. Tu dia keliru istinja dengan tayamum tu. Itu cerita dia. Baik. Istinja makna basuh kencing dan berak. Orang panggil istinja, tenang. Menurut hadis-hadis yang menerangkan caranya bahawa selain daripada air, dibolehkan juga beristinja dengan batu. Kalau air tak ada, boleh istinja dengan batu atau seumpama batu lah. Dulu batu lah. Masuk 3 ketui batu, tenyeh 1, 2, 3, bersih. Semayang boleh dah. Kita kata geli geleman, sebab kita tak biasa buat. Ada. Sebab tu Islam ni sesuai. Macam kita pergi Singapura, pergi China, pergi banyak negara-negara yang bila masuk dalam tandas mereka, hotel-hotel mahal pun tak ada pakai ayat. Kita faham basuh kecil berak wajib guna ayat. Hak tu kita faham. Dalam hukum fiqh ada lagi selain daripada ayat, batu. Atau seumpama batu. Seumpama batu. Apa dia seumpama batu? Batu keras, kesat. Itu batu bersih. Itu. Jadi kalau benda tu keras, kesat, bersih, bolehlah ganti. Macam tisu. Redah tisu bagi besar sikit apa semua, tenyeh buang, tenyeh lagi buang, tenyeh lagi buang, boleh dah ambil untuk sembahyang tak apa. Bersih. Gitu. Kadang dok buat
Pada nak pergi bilik ayak, mereka tak ada air, pekelang kabut, botol air meneru, usung sana, usung sini. Bebel ketika kita bermusafir, boleh pakai istinja. Tinjak dengan batu. Boleh. Gitu. Kalau kita ada air, guna air lah. Dunia ni tak sama, tuan-tuan. Baik kita kalau guna air itu bersih. Suci nampak. Setengah-setengah tempat bila guna air tu dah bagi depa kotak, cemar, berbasah habis kalau tanah air melerak pi tak mau, marah. Sebab tu dia tak bubuh pi ayak tu. Nada. Tak bubuh pi ayak. Kenapa bubuh kena basuh melerak habis tambah jenis zaman jenis apa? Jenis duduk ni, apa semua, ayak pi ke belah orang lain geli-geleman dia suka tandas tu kering je apa semua. Jadi depa gunalah tisu. Boleh pakai dalam Islam? Boleh. Nada? Boleh. Tapi kena guna syarat-syarat dia lah. Benda tu kena keras, kena kesat, kena bersih. Apa semua. Tu cerita. Boleh? Yang paling baik sekali, iringi dua. Basuh. Apa dia ni? Guna dengan batu. Seumpama batu macam tisu lagi. Diiringi dengan air. Tu lagi baik lah. Tu cerita dia. Tetapi cara istinja yang sebaik-baiknya ialah dan sebersih-bersihnya ialah dengan menggunakan kedua-duanya sekali. Menurut uraian ulama atas sikit, dibolehkan juga beristinja dengan benda-benda yang lain daripada batu asalkan benda-benda itu kesat. Dia kesat, bersih dan tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang maksudnya macam apa? Benda-benda mulia tak boleh lah. Dapat istinja bersih, kesat. Ada satu lagi, tidak dilarang. Tuan-tuan biasa tengok ada roti kepala kera. Orang kampung panggil roti kepala kera. Roti biskut keras. Keras tu kan. Roti keras tu cicah dengan etel pagi-pagi sedap kan main tu. Benda tu keras tak? Keras. Kesat tak? Kesat. Hampir istinja dengan roti kepala kera tu pula lagi. Dah kata bersih, kesat. Ada lagi satu. Apa dia? Benda itu tidak dilarang. Ni rezeki Allah Ta'ala. Benda bersih. Benda ni apa semua. Hampir istinja dengan roti keras. Tak boleh. Ada. Ataupun cara pergi lautan tak ada apa. Jumpa tai lembu kering. Keras, kesat elok lah tai lembu tu. Ada pegang kering elok, kesat elok, pitainya tak lembu kering. Boleh tak? Tak boleh, tak lembu kering tu najis. Gitu. Ataupun bukan makanan kita, makanan orang lain, macam makanan jin. Apa makanan jin? Tulang tu makanan jin. Jadi dia jumpa tulang lembu, orang buat korban lama dah, duk itu kering elok aja, kesat elok, tenyeh dengan tulang lembu, tak lembu. Ada tulang lembu, kata itu tulang tu. Dia kesat elok. Boleh tak? Tak boleh. Sebab tulang ni benda dilarang dan benda dihormati. Tulang. Sebab tulang hukum fiqah, dia tak boleh bakar tulang. Ada. Kita lepas-lepas bak kenuri kan. Bak kenuri dulu bak kenuri. Duk kai sampah tulang-tulang tu bubuh semua. Bakar kali dengan tulang-tulang. Tak boleh. Korek tanam. Korek tanam. Kenapa? Tulang ni makanan jin. Biarlah dia makhluk Allah nak makan. Bagi dia makan. Korek tanam. Dia makan untuk apa? Makan. Semua. Dia pun nak makan juga. Dia korek tanam. Lepas tu tak lama dia korek pula tengok tulang tak habis pun. Ustaz kata tulang ni makanan jin. Sudah kamu sebulan dah tak habis-habis dia makan apa? Jin bukan makan macam hang. Nada. Hang makan mama. Jin makan mencium. Lepas tu dipesan sangat dalam kitab-kitab fiqah pun. Hadis-hadis Nabi pun sebut, malam-malam air dalam guri tutup. Makanan-makanan periuk dalam periuk tutup. Kerana kalau kamu tak tutup, malam-malam jin bangun, jin makan. Gulai kamu jin makan, sayur kamu jin makan, ayak kamu jin minum. Gitu. Esok pula nasi aduk tengah-tengah tu ambil goreng. Buh kuah gulai aduk tengah-tengah tu goreng. Buah ayak sikit ada tengah-tengah tu campur. Minyak tengah-tengah buat. Bagi makan anak nasi goreng. Kongsi dengan jin. Tu panggil. Sebab tu tutup. Tutup. Tu cerita dia. Kadang-kadang kita fikir tutup sudah suruh tutup. Kita fikir macam mana tutup jin tak boleh masuk ke? Ikhtiar.
Macam jamban, ada jamban dalam rumah kita. Tutup jamban yang rebui tengah-tengah. Ada. Dulu-dulu tu orang dulu jamban tu, bukan dia tak boleh buat jamban dekat rumah, dia tahu jamban ni rumah jin. Rumah syaitan. Dia buat jamban tu. Rumah dia jamban kena berjalan pi jamban tu. Dah hayat tak ada. Pi apa heret timba pi pula. Tak mau rumah syaitan duduk dalam rumah. Lah tak ada. Rumah syaitan duduk dalam bilik. Buka pintu dia, masuk pintu syaitan. Apa dia? Jamban tu pintu syaitan. Tiap-tiap bilik ada jamban. Bak mana ada pasien tu? Mak saya pun tak buat jamban je, terlarak nak pergi apa semua. Cuma tutup pintu lah yang beri tengah-tengah. Sambil-sambil sebut nama Allah, tutup bismillahirrahmanirrahim. Itu kunci dia. Yang ni pun tutup makanan-makanan kita. Takut diganggu oleh jin. Nah, tu cerita. Tetapi cara beristinja yang sebaik-baiknya ialah dan sebersih-bersihnya ialah dengan menggunakan keduanya sekali. Menggunakan kedua-duanya sekali, yakni dengan benda yang kesat dahulu, kertas misalnya, kemudian disertakan dengan air. Itu paling baik. Kita masuk dalam tandas, ada apa dia ni, tisu ke apa semua, kita basuh dengan tisu dulu, istinja dengan tisu dulu. Lepas pada tu diiringi dengan air. Itu paling baiklah. Nah, paling baik itu cerita dia. Sebagaimana kebersihan jasmani, maka kebersihan rohani juga diutamakan oleh Islam. Dengan sebab itu sebelum kita melangkah masuk ke tempat buang air atau tandas, disunatkan berdoa, memohon semoga Tuhan melindungi kita daripada segala perkara buruk dan keji, terutama yang datangnya daripada angkara syaitan dan suku sakatnya yang biasanya bersarang di tempat-tempat yang kotor. Nah gitu. Ben nak masuk tu kena baca doa supaya kita ni tak orang panggil terlibat dengan hantu syaitan jin. Sebab tu tuan-tuan sekalian lah ni, orang yang duk kena rasukkan jin, rasukkan syaitan apa semua, antaranya dia tak jaga benda-benda gitu. Dia berubat jin satu syaitan ni ialah perubatan mesti kena soleh. Tu jin takut apa semua. Jadi kalau duk kita pergi berubat pun pada bukan orang yang soleh, yang terlibat dengan jin sama, dia takkan selesai masalah. Memang ada tuan-tuan sekalian. Minggu lepas malam Jumaat lepas, saya panggil perawat-perawat ramai berbincang macam mana pengalaman merawat pesakit-pesakit masing-masing. Banyaklah bagi pandangan begitu begini apa semua. Cuma perawat sekarang ni dia pergi rawat, baca-baca mumui tapak-tapak balik. Lepas tu sakit pula, esok main pula tapak-tapak balik. Kita bercadang lah ni, kita nak buat suatu tempat yang perawat tu ada SOP dia, ada cara dia, dan dia boleh duduk beberapa hari, dan dia kena mengamalkan wirid tertentu, dipantau sampai dia betul-betul lega, dan dia juga boleh istiqamah apa semua. Yang tu baru lega. Lega betul. Dan dia pula jaga solat, jaga apa semua, insya-Allah. Ni dak main tapak-tapak balik pula, jadi balik di rumah lagu tu juga. Jadi gangguan tu sampai bila pun takkan nak boleh habis. Tu kita bercadang nak buat tempat kita ni, bilik kita tu macam satu tingkat tu dia macam ward. Macam ward ada hospital. Ada. Jadi maknanya duduk sepanjang 3 hari tu bagi wirid ni, kena baca yang ni, kena tengok ni apa semua. Betul-betul dia istiqamah, elok apa semua. Baru dia boleh balik. Baru lega elok. Ni ada. Baru insya-Allah lega. Pergi sembahyang jemaah apa semua, hak syaitan ada biar lari sungguh. Ni syaitan menyorok takut kat ustaz jampi tu, balik pula lompat pula syaitan tu masuk. Jenuh berubah. Panggil. Tu cerita. Jadi kena jaga benda-benda begitu. Dan saya kata perawat-perawat pun dia kena tenang juga. Tengah berkeliling dengan bini, balik berubat orang. Ada, berubat orang. Hang tu pun duk pengaruh dengan syaitan lagi tu. Ada, kena buang yang tu apa semua. Baru boleh lega. Tu kita nak buat lah. Nak buat ni macam-macam. Panggil. Kita duk tengah rancang insya-Allah. Itu. Baik.
Ini diterangkan dalam hadis berikut, an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah وأرزاقا واسعة وأعمالا صالحة وسعادة دارين وحسن خواتم أنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.